Sebuah doa di angkasa raya dijawab di bumi Malaysia. Di hari 72 jam yang luar biasa, pada ketinggian 35.000 kaki di ruang udara Lautan Hindi, seorang pramugari Brazil terduduk melutut di lantai kabin. "Tolong, selamatkan ibu saya." Suaranya bergetar. Ibunya, seorang pesakit fibrosis pulmonari tahap akhir di sebuah hospital di Brazil, telah hilang harapan. Dengan ketepuan oksigen hanya 72%, nafasnya semakin pendek. Lapangan terbang terdekat masih 3 jam jauhnya, tetapi juru terbang membuat keputusan yang luar biasa. "Kita akan terbang terus ke Malaysia. Saya akan tingkatkan kelajuan maksimum." 12 jam kemudian, pintu pesawat dibuka di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Di sana, sebuah pasukan perubatan telah sedia menunggu dengan peralatan lengkap dan ambulans. Brazil mungkin sudah berputus asa, tetapi kami di Malaysia tidak akan. Itulah suara tegas seorang doktor Malaysia. Dan 72 jam selepas itu, satu keajaiban yang menggegarkan dunia berlaku. CNN, BBC dan agensi berita global tertumpu pada detik itu. Kekuatan perubatan Malaysia telah terbukti. Ini adalah kisah sebuah doa yang bermula di angkasa raya dan dijawab di bumi Malaysia. Seterusnya, di hari 72 jam yang luar biasa ini akan didedahkan. Dengan menekan butang ikuti dan suka, Anda membantu cerita-cerita penuh inspirasi seperti ini tersebar kepada lebih ramai orang. Sokongan Anda adalah motivasi utama kami dalam menghasilkan kandungan. Mari kita mulakan. Selamat sejahtera semua. Nama saya Isabella Oliveira, 35 tahun, seorang pramugari dengan Latam Airlines selama 10 tahun. Di tangan saya, sentiasa ada senarai penumpang, dan mata saya sentiasa mengawasi keselamatan kabin. Tetapi hari ini, segalanya berbeza. Hari ini, orang yang duduk di sebelah saya adalah penumpang paling berharga di dunia, ibu saya, Sofia Oliveira. Ibu saya, 62 tahun, duduk di kerusi roda, memakai topeng oksigen, dan memandang keluar tingkap. Ini adalah Balai Pelepasan Lapangan Terbang Antarabangsa Sao Paulo Guarulhos, Selasa, 15 Mei 2025, 9.30 pagi. "Isabella, kamu betul-betul oke." Suara ibu lemah, bunyinya yang menembusi topeng oksigen menusuk kalbu saya. "Semuanya oke, Ibu. Penerbangan ini istimewa. Sayalah ketua pramugarinya, saya berbohong. Mana mungkin semuanya oke." 3 bulan lalu, di Hospital Albert Einstein di Sao Paulo, ibu saya disahkan menghidap fibrosis pulmonari idiopatik tahap akhir. Doktor meletakkan failnya dan berkata, dia mungkin hanya ada 6 bulan lagi. Selain pemindahan paru-paru, tiada cara lain. Tetapi senarai menunggu penderma sangat panjang. Sejujurnya, masanya tidak mencukupi. Malam itu, saya tidak pulang. Saya duduk di bangku hospital, memandang sailing. Lampu pendar fluor itu terang, tetapi saya tidak dapat melelapkan mata. Setiap kali saya memejamkan mata, wajah pucat ibu muncul kembali. Tangan hangat yang pernah mengajar saya menunggang basikal kini terikat dengan tiup for. "Sayang, ibu ada satu permintaan terakhir," kata ibu suatu hari. "Ibu nak lihat kamu bekerja, melihat anak perempuan ibu menjaga penumpang di langit." Saya menggeleng. "Ibu, bahayalah. Macam mana kalau terjadi apa-apa dalam penerbangan?" Tetapi ibu bertegas. "Isabella, ibu tak mahu mati di atas katil hospital. Ibu mahu menghembuskan nafas terakhir di langit yang ibu cintai, di sisi kamu." Kata-kata itu membuatkan air mata saya mengalir. Saya memohon kebenaran khas daripada syarikat, membenarkan penumpang yang memerlukan rawatan perubatan untuk terbang. Ajaibnya, syarikat penerbangan meluluskannya, tetapi dengan syarat penjaga menandatangani surat akuan tanggung jawab sekiranya berlaku kecemasan. Saya menandatanganinya dengan tangan yang menggeletar. Dan hari ini saya ditugaskan untuk penerbangan rutin dari Sao Paulo ke Kuala Lumpur. Ia adalah penerbangan selama 12 jam, penerbangan antarabangsa biasa dengan penumpang kelas perniagaan menuju ke Malaysia. Saya memindahkan ibu dari kerusi roda ke tempat duduk kelas pertama dan menyambungkan tangki oksigen perubatan di dalam kabin. "Terima kasih, Isabella. Kerana kamu, ibu dapat terbang untuk kali terakhir." Ibu memegang erat tangan saya. Saya memaksa diri untuk senyum. "Bukan kali terakhir, Ibu. Kita akan pulang bersama." Tetapi suara saya bergetar. Saya sendiri tidak yakin. Tepat jam 10.00 pagi, pesawat mula bergerak ke landasan. Pengumuman juru terbang bergema, "Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana memilih penerbangan Latam 802. Penerbangan kita ke Kuala Lumpur akan mengambil masa 12 jam. Pemandangan Sao Paulo." Ibu melekapkan dahinya ke tingkap. Saya mengusap belakangnya perlahan. "Rehatlah, Ibu. Saya ada di sini."
Pesawat meluncur ke angkasa, menembusi awan. Cahaya matahari membanjiri kabin, menyinari wajah ibu, membuatnya kelihatan berseri. Saya berdoa agar penerbangan ini selamat, agar ibu tiba di Malaysia dengan aman. Tetapi saya tidak tahu, segalanya bakal berubah di atas lautan Hindi. 6 jam telah berlalu. Pesawat berada pada ketinggian 35.000 kaki di atas lautan Hindi. Kabin senyap, kebanyakan penumpang sedang tidur. Hanya beberapa orang membuka komputer riba, penumpang kelas perniagaan, semuanya orang penting. Saya sedang membancuh kopi di dapur pesawat apabila saya terdengar bunyi yang aneh. Bunyi tercungap-cungap yang kuat. Ia datang dari tempat duduk ibu. Saya bergegas ke sana. Ibu membongkok ke hadapan, kedua-dua tangan memegang dadanya. Topeng oksigennya jatuh ke lantai. "Ibu," jerit saya. "Ibu oke tak?" Tetapi ibu tidak dapat menjawab. Bibirnya bertukar menjadi ungu gelap. Hujung jarinya juga mula membiru. Saya segera mengambil oximeter nadi dan menyepitnya di jari ibu. Nomor di skrin, 72%. Tahap normal adalah 95% ke atas. Ini adalah angka yang sangat berbahaya. "Tolong." Suara saya bergema di seluruh kabin. Jennifer, rakan sekerja saya, berlari menghampiri. Melihat keadaan itu, dia segera menghubungi juru terbang. Pengumuman kedengaran tuan-tuan dan puan-puan. "Adakah doktor di dalam penerbangan ini? Kami ada kes kecemasan." Jantung saya berdegup kencang seakan mahu pecah. 6 jam perjalanan telah berlalu. Lapangan terbang terdekat masih 3 jam lagi. Seorang lelaki berdiri. Dia seorang lelaki Asia pertengahan umur, sekitar pertengahan 40-an memakai sut coklat. "Saya doktor, biar saya bantu." Dia segera mendekati ibu, memeriksa nadinya dan anak matanya. Dia mengukur semula ketepuan oksigen. Wajahnya tegang. "Ini fibrosis pulmonari kan?" katanya. Apabila saya mengangguk, dia mengeluh, "Kegagalan pernafasan akut. Kita perlu tingkatkan oksigen ke tahap maksimum. Kami membawa tangki oksigen kecemasan." Doktor itu memasangkan topeng oksigen berkepekatan tinggi kepada ibu, tetapi angkanya tidak bertambah baik. 75%, 77%, kemudian jatuh semula ke 74%. "Ini tidak bagus," kata doktor itu. "Dengan tekanan kabin dan kepekatan oksigen yang terhad, apa yang boleh kita lakukan di sini sangat terbatas. Kita perlu melencong ke lapangan terbang terdekat." "Tidak," kata saya, "terbang ke Malaysia. Di Malaysia pasti ada caranya." Doktor itu memandang saya. "Ke Malaysia?" "Ya," kata saya merayu. "Kalau pasukan perubatan di Malaysia, mereka pasti boleh bantu ibu. Tolonglah." Doktor itu teragak-agak seketika, kemudian mengangguk. Dengan keadaan pesakit, melencong pun mungkin tidak banyak membantu. Mungkin lebih baik terus ke destinasi. Dia bercakap dengan juru terbang melalui telepon. Beberapa menit kemudian, juru terbang membuat keputusan. "Kita akan terbang terus ke Kuala Lumpur. Saya akan tingkatkan kelajuan pesawat." Pesawat bergegar sedikit, bunyi enjin menjadi lebih kuat. Mereka memecut untuk sampai lebih cepat. Dalam 6 jam yang berbaki, saya memegang erat tangan ibu. "Kuatkan semangat, ibu. Sikit lagi. Kita hampir sampai ke Malaysia." Ibu tidak membuka matanya, tetapi jarinya bergerak sedikit. Doktor itu duduk di sebelah saya. "Nama saya Dr. Chen Wei Silva. Saya pakar kardiologi di Sao Paulo. Saya generasi kedua Cina-Brazil berketurunan Malaysia." "Terima kasih banyak-banyak, doktor." Suara saya bergetar. Dr. Chen berkata dengan lembut, "Ibu saya juga meninggal kerana penyakit paru-paru. Dulu, dia di Malaysia. Pasukan perubatan di sana telah melakukan yang terbaik." "Betul ke?" Saya berpaut pada kata-katanya. Dia mengangguk. Teknologi perubatan Malaysia dianggap bertaraf dunia, terutamanya dalam rawatan penyakit paru-paru yang tenat. Mungkin lebih maju daripada Brazil. "Bertenanglah." Kata-kata itu membuatkan saya menarik nafas lega. Buat pertama kalinya, saya memandang keluar tingkap. Matahari terbenam di sebalik awan. Cahaya senja kemerahan mewarnai langit seperti darah. 6 jam lagi, 6 jam untuk menyelamatkan nyawa ibu. Saya tidak melepaskan tangannya. Saya memeriksa ketepuan oksigen setiap menit. 76%, 75%, 74%, 74%. Ia semakin menurun, tetapi saya tidak berputus asa. Malaysia sedang menunggu kami. Seperti kata Dr. Chen, di sana ada harapan. Saya memilih untuk percaya pada kata-katanya. Pesawat meredah kegelapan malam, menuju ke timur, melintasi lautan Hindi menuju ke Malaysia. Saya nampak lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Rabu, 16 Mei 2025, 2:00 petang. Perjalanan 12 jam 30 menit telah berakhir.
Saya menahan air mata melihat bumi Malaysia dari tingkap. Ketepuan oksigen ibu telah jatuh ke 70%. Walaupun masih sedar, dia hampir tidak boleh bercakap. Dr. Chen telah menjaganya sepanjang 6 jam terakhir. Pesawat mendarat. Sebaik sahaja roda mencecah landasan, saya menarik nafas lega. Pengumuman kedengaran, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Sila tunggu penumpang lain turun dahulu. Penumpang kelas perniagaan bergegas mengemas beg. Ada yang memandang kami dengan cemas. Pintu pesawat dibuka, dan satu pemandangan yang menakjubkan terpapar. Sebuah pasukan perubatan dengan pengusung sudah sedia menunggu. 2 doktor berkot putih, 3 jururawat, dan 1 unit paramedik. Seorang doktor wanita melangkah masuk. Usianya lewat 30-an, tanda namanya tertera, Dr. Aisyah binti Rahman. Di mana pesakit? Katanya dalam bahasa Inggris dengan lancar. Di sini, saya mengangkat tangan. Dr. Aisyah segera memeriksa keadaan ibu, kemudian memberi arahan kepada jururawat. Ketepuan oksigen 70%. Sediakan ECMO kecemasan. Kita akan ke pusat perubatan Prince Court. ECMO adalah perkataan yang tidak pernah saya dengar. Dr. Chen menjelaskan, itu mesin sokongan fungsi jantung dan paru-paru. Apabila paru-paru gagal, mesin ini mengambil alih fungsi pertukaran oksigen. Mereka memindahkan ibu ke atas pengusung. Pasukan perubatan segera menyambungkan tangki oksigen muda alih. Dr. Aisyah memandang saya. Anda penjaganya, sila ikut kami. Terima kasih, suara saya bergetar. Dr. Aisyah tersenyum. Kami akan lakukan yang terbaik. Brazil mungkin sudah berputus asa, tetapi kami di Malaysia tidak akan. Kata-kata itu membuatkan air mata saya berlinangan. Kami berlari melalui terminal. Pasukan perubatan menolak pengusung. Orang ramai memberi laluan. Kaki tangan lapangan terbang membantu kami keluar melalui pintu VIP. Sebuah ambulans sudah menunggu. Apabila ibu dinaikkan, saya turut serta. Siren ambulans bergema. Di dalam, jururawat memasang for pada ibu. Dr. Aisyah sedang melihat sesuatu di tabletnya. Saya melihat keluar tingkap, Lebuh Raya. Kereta bergerak laju, cahaya matahari memantul di jalan. Berapa lama lagi, saya bertanya. 40 menit, jawab Dr. Aisyah. Kami sudah maklumkan ICU di pusat perubatan Prince Court. Pasukan ECMO sedang menunggu. ECMO betul-betul boleh bantu ke? Saya bertanya penuh harapan. Dr. Aisyah mengangguk. Untuk kes seperti ibu Anda, ia adalah talian hayat. Sementara paru-parunya berehat, mesin ini akan bekerja. Jadi, ibu akan sembuh? Suara saya bergetar. Dr. Aisyah teragak-agak seketika. Sejujurnya, ia tidak mudah. Tetapi kami tidak akan berputus asa. Di hospital kami, ada pasukan pakar fibrosis pulmonari. Kami boleh mencoba rawatan terkini. Ambulans memecut di Lebuh Raya, siren terus berbunyi. Kereta lain memberi laluan. Saya memegang tangan ibu. Masih sejuk, tetapi saya dapat merasakan denyutan nadinya. Kuatkan semangat, ibu, kita dah nak sampai. Ibu tidak membuka matanya, tetapi jarinya bergerak sedikit. 40 menit kemudian, saya melihat pusat perubatan Prince Court, sebuah bangunan yang besar dan modern. Ambulans berhenti di pintu masuk kecemasan. Apabila pintu dibuka, satu lagi pasukan perubatan sudah menunggu. Pasukan ECMO di sini, kata seorang doktor lelaki. Kami akan mulakan serta-merta. Pengusung ditolak masuk ke hospital. Saya berlari mengikut di belakang. Koridornya bersih. Semua orang sibuk bergerak. Doktor, jururawat, pesakit, masing-masing dengan tugas mereka. Kami tiba di hadapan pintu ICU. Pasukan perubatan membawa ibu masuk. Saya terpaksa berhenti di pintu. Sila tunggu di bilik menunggu keluarga, kata seorang jururawat. Berapa lama? Saya bertanya. Jururawat itu berkata dengan lembut, kira-kira 2 jam. Perlu masa untuk menyambungkan mesin dan menstabilkan keadaan pesakit. Saya pergi ke bilik menunggu, duduk di kerusi plastik dan memandang jam. Sekarang pukul 3.03 petang. Sudah 18 jam. Sejak meninggalkan Sao Paulo, kami telah menyeberangi lautan dan tiba di Malaysia. Kini nyawa ibu saya di tangan pasukan perubatan Malaysia. Saya memandang keluar tingkap. Langit Kuala Lumpur cerah, dengan beberapa tompokan awan kecil. Saya memandang langit dan berdoa, tolonglah selamatkan ibu saya. Biarlah Malaysia menganugerahkan keajaiban untuknya. 2 jam berlalu di bilik menunggu. Saya melihat jam lebih 10 kali. Pada pukul 5.03 petang, pintu ICU terbuka. Dr. Aisyah keluar, menanggalkan pelitup mukanya, dan berjalan ke arah saya. Sambungan ECMO berjaya, kata Dr. Aisyah. Ketepuan oksigennya kini 95%.
keadaannya stabil. Kaki saya longlai, saya terduduk di kerusi. Betulkah, ibu saya selamat? Suara saya bergetar. Dokter Aisyah memberi isyarat, jangan leka lagi. ECMO hanya rawatan sementara. Kita perlu merawat punca penyakitnya. Bagaimana caranya? Saya bertanya dengan cemas. Dokter Aisyah menunjukkan tabletnya. Di skrin, ada imbasan CT paru-paru hitam putih. Ini keadaan paru-paru ibu Anda. Fibrosis telah merebak dengan teruk. Hampir tiada lagi tisu paru-paru yang normal, jelas Dokter Aisyah. Apakah rawatan yang diterima di Brazil? Dia telah mengambil ubat antifibrotik selama 6 bulan, jawab saya. Tetapi ia tidak dapat menghentikan perkembangannya. Dokter kata, tiada cara lain selain pemindahan paru-paru. Dokter Aisyah mengangguk. Pemindahan paru-paru adalah satu pilihan, tetapi masalahnya ialah masa menunggu. Tetapi, di hospital kami, ada satu kaedah lain. Kaedah lain, mata saya terbeliak. Dokter Aisyah meleretkan skrin. Image baru muncul, kelihatan seperti dokumen penyelidikan. Ia adalah terapi sel stem, jelas Dokter Aisyah. Kami akan mengambil sel stem daripada badan pesakit sendiri, membiarkannya, dan menyuntikkannya semula ke dalam tisu paru-paru yang rosak, untuk membantu memulihkan fungsinya. Adakah ia berkesan? Saya bertanya. Dokter Aisyah berkata dengan serius, ia masih dalam fase ujian klinikal. Walaupun belum diluluskan oleh FDA, berdasarkan dasar pembangunan pelancongan perubatan Malaysia dan peraturan yang progresif, kami boleh melaksanakannya. Kadar kejayaannya sekitar 60%. 60%? Saya berpaut pada angka itu. Dokter Aisyah mengangguk. Ia lebih cepat daripada menunggu pemindahan di Brazil, dan kerana menggunakan sel sendiri, risiko penolakan lebih rendah. Saya mahu lakukannya, jawab saya serta-merta. Jika ia boleh menyelamatkan ibu, saya sanggup lakukan apa sahaja. Dokter Aisyah tersenyum. Pertama, kami perlu jelaskan kepada ibu Anda dan mendapatkan persetujuannya. Anda mahu melawatnya? Saya melangkah masuk ke ICU, penuh dengan bunyi mesin, bunyi monitor ECG yang berirama, bip bip bip. Saya melihat ibu terbaring di katil. Matanya terbuka. Mesin ECMO berada di sebelahnya, satu tiup besar bersambung ke lehernya. Tetapi wajahnya kelihatan lebih baik. Ibu, saya bergegas ke katilnya, memegang tangannya hangat. Buat pertama kalinya, saya merasakan kehangatan itu. Isabella, panggilnya perlahan, suaranya lemah tetapi jelas. Kita dah sampai Malaysia? Ya, ibu. Ini Kuala Lumpur, pusat perubatan Prince Court, suara saya bergetar. Ada rawatan yang akan selamatkan ibu. Dokter Aisyah menjelaskan tentang terapi sel stem kepada ibu. Ibu mendengar dengan teliti. Setelah penjelasan selesai, ibu bertanya, tak bahaya ke? Ada risikonya, jawab Dokter Aisyah jujur. Tetapi ia lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. Ia berbaloi untuk dicuba. Ibu memandang saya. Isabella, apa pendapat kamu? Saya memegang erat tangannya. Mari kita coba, ibu. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita tak boleh berputus asa. Ibu mengangguk perlahan. Kalau begitu, mari kita coba. Dokter Aisyah tersenyum. Itu keputusan yang baik. Esok kita akan mulakan persediaan. Malam menjelang, saya duduk di kerusi di sebelah katil ibu di ICU. Lampu menyala 24 jam. Juru rawat masuk setiap jam untuk memeriksa keadaannya. Apabila ibu tidur, saya mengeluarkan telefon bimbit saya, menghantar mesej kepada rakan sekerja di syarikat penerbangan. Ibu saya selamat. Pasukan perubatan Malaysia telah menyelamatkannya. Balasan mesej mula masuk. Tahniah, pasukan perubatan Malaysia hebat. Teruskan berjuang. Isabella. Saya mengesat air mata. Saya melihat keluar tingkap, pemandangan malam Kuala Lumpur. Lampu dari bangunan pencakar langit berkelip-kelip. Di suatu tempat di bandar ini, ramai lagi doktor yang sedang merawat pesakit. Malaysia telah menerima ibu saya, tidak berputus asa, dan memberi saya harapan. Saya tidak akan melupakan budi ini seumur hidup. Nafas ibu kedengaran teratur. Mesin berfungsi dengan senyap. Saya memegang tangannya dan memejamkan mata. Esok, satu perjuangan baru akan bermula. Tetapi saya tidak lagi takut, kerana pasukan perubatan Malaysia ada di sisi saya. Pengumpulan sel stem bermula 3 hari kemudian, pada hari Jumaat, 19 Mei. Ibu masih menggunakan ECMO tetapi sudah sedar. Dokter Aisyah dan pasukan penyelidiknya menjelaskan, kami akan mengambil sel stem dari sumsum tulang. Kemudian, kami akan membiarkannya selama 2 minggu sebelum menyuntiknya semula ke dalam paru-paru. Dalam tempoh itu, ibu Anda perlu terus menggunakan ECMO. Proses pengumpulan bermula. Saya menunggu di luar selama 2 jam. Apabila ibu keluar, wajahnya pucat, tetapi dia tersenyum. Tak apa, Isabella.
Macam ni ibu boleh tahan. Malam itu, saya menempah sebuah bilik hotel kecil berhampiran hospital. Buat pertama kalinya, saya dapat mandi dengan selesa. Saya melihat cermin. Nampaknya saya telah menjadi lebih tua dalam 5 hari ini. Lingkaran hitam di bawah mata, rambut kusut. Saya membuka Ishan, Pimbit, membuka aplikasi media sosial, dan mula menaip. Semua, tolong dengar cerita saya. Saya seorang pramugari Latam dan ibu saya menghidap fibrosis pulmonari tahap akhir. Hospital di Brazil telah berputus asa, tetapi kami datang ke Malaysia dan di sini kami menemui harapan. Saya melampirkan gambar ibu di atas katil dengan mesin ECMO, wajahnya saya kaburkan, saya menekan butang hantar. Respons datang serta-merta. Dalam 5 menit, 50 komen. Sejam kemudian, lebih 1000 perkongsian. Mendoakan Anda, teruskan berjuang, pasukan perubatan Malaysia. Ayah saya juga pernah dirawat di hospital di Malaysia, tempat itu seperti tempat keajaiban. Saya mengesat air mata membaca komen. Orang dari seluruh dunia menghantar kata-kata semangat. Ada mesej dari Brazil, Argentina, Portugal, dan Chile. Keesokan paginya, saya pergi ke hospital. Dr. Aisyah memanggil saya. Cik Isabella, dah tengok berita? Berita apa? Saya kebingungan. Dr. Aisyah menunjukkan tabletnya. Laman berita CNN. Tajuknya, pramugari Brazil berjuang menyelamatkan ibunya di Malaysia. Ia adalah kisah saya. Hantaran media sosial saya semalam telah menjadi tular. Media Brazil mula melaporkannya. Ada panggilan dari CNN Global, TV Al Jazeera. Saya terkejut. Tidak sangka ia akan tersebar sejauh ini. Dr. Aisyah berkata, ini perkara yang baik. Lebih ramai orang akan tahu tentang kehebatan perubatan Malaysia. Petang itu, pasukan komunikasi hospital datang berjumpa saya. Bolehkah kami menemu Bual Cik? Agensi berita asing mahu datang. Saya teragak-agak. Apa agaknya fikir ibu? Saya bertanya kepada ibu. Ibu tersenyum dan berkata, teruskan, Isabella. Jika cerita ibu boleh menjadi harapan untuk orang lain, maka kita mesti lakukannya. Saya ditemu Bual. Wartawan dari Biro CNN Kuala Lumpur datang. Saya berdiri di hadapan kamera, gementar tetapi cuba yang terbaik. Kenapa Anda datang ke Malaysia? Tanya wartawan itu. Saya menjawab, kerana harapan. Di Brazil, mereka kata tiada ubat lagi. Tetapi di Malaysia, ada. Apa pendapat Anda tentang sistem perubatan Malaysia? Sangat menakjubkan. Jawab saya jujur. Pasukan perubatan di sini tidak berputus asa. Mereka berjuang untuk pesakit sehingga ke akhirnya, temu Bual itu berakhir. Malam itu, berita itu disiarkan di CNN. Wajah saya muncul di skrin. Saya dan ibu menontonnya bersama di bilik hospital. Isabella, kamu sangat berani, kata ibu. Saya menggeleng. Bukan saya, ibu. Ibu yang berani. Ibu yang tidak berputus asa. Ketika itu, seorang juru rawat masuk, memegang tablet. Dah tengok media sosial? Cerita Cik Isabella dah tersebar ke seluruh dunia. Saya melihat skrin. Kisah saya muncul di Twitter, Facebook, dan Instagram. Tanda pagar, keajaiban perubatan Malaysia dan Malaysia Medical Miracle menjadi sohor kini. Lebih 1 juta tontonan, puluhan ribu komen. Mesej sokongan datang dari seluruh dunia. Saya tidak percaya ini semua benar. Ibu memegang tangan saya. Isabella, keberanian kamu sedang menyentuh hati seluruh dunia. Saya memandang keluar tingkap. Bintang-bintang berkelipan di langit malam Kuala Lumpur. Satu keajaiban sedang berlaku di bandar ini. Nyawa ibu saya sedang diselamatkan dan seluruh dunia sedang menyaksikannya. 2 minggu lagi sebelum suntikan sel stem. Saya mengira hari dan berdoa agar keajaiban ini berterusan. 2 Jun, hari suntikan sel stem. Sel stem ibu telah dibiakkan selama 2 minggu dan sedia digunakan. Dr. Aisyah dan 6 anggota pasukan penyelidik berkumpul di bilik bedah. Saya menunggu di luar, melihat pasukan perubatan bergerak melalui cermin kaca. Ibu dibius. Kaedahnya adalah suntikan sel stem terus ke dalam paru-paru melalui bronkoskop. Ia mengambil masa 3 jam. Saya duduk di kerusi, hanya memandang jam. Saya membuka telepon, menghantar mesej di media sosial. Hari ini hari yang penting. Sel stem ibu akan disuntik. Doa dari semua orang di dunia amat diperlukan. Dalam 5 menit lebih 5.000 komen. Mesej sokongan datang dari Malaysia, Brazil, dan Eropah. Teruskan berjuang. Mendoakan Anda. Pasukan perubatan Malaysia memang hebat. Pintu bilik bedah terbuka. Dr. Aisyah keluar, menanggalkan pelitup mukanya, dan tersenyum. Berjaya. Sel stem telah tersebar dengan baik di seluruh paru-paru. Betul ke? Saya terus berdiri. Dr. Aisyah mengangguk.
Sekarang kita perlu tunggu. Perlu masa untuk sel stem memulihkan tisu paru-paru. Biasanya mengambil masa 4 hingga 8 minggu. Ibu dipindahkan ke bilik pemulihan. Saya duduk di sisinya. Apabila dia sedar, kata-kata pertamanya ialah, "Dah selesai ke sayang?" Semuanya oke, saya memegang erat tangannya. Sejak hari itu, ia adalah hari-hari penantian. Setiap hari, pasukan perubatan memeriksa fungsi paru-paru, ketepuan oksigen, isi padu tidal, dan kapasiti paru-paru. Bacaannya semakin baik. Seminggu kemudian, mereka menanggalkan mesin ECMO. Ibu sudah boleh bernafas sendiri, hanya dengan topeng oksigen. Dr. Aisyah terkejut. Responsnya lebih cepat dari jangkaan. Ini petanda yang baik. Saya mengemas kini perkembangannya di media sosial setiap hari, berkongsi proses pemulihan ibu secara langsung. Saya juga memuat naik gambar ibu tersenyum di atas katil, gambar ibu memandang keluar tingkap, gambar ibu sedang makan nasi lemak. Lebih 500.000 orang mengikutinya. Media global terus melaporkan. BBC, Al Jazeera, dan NHK turut menyiarkan kisah saya. Tajuknya, Keajaiban Perubatan Malaysia. Pada 15 Jun, sesuatu yang luar biasa berlaku. Ada panggilan dari Kedutaan Brazil ke hospital. Tuan Duta Besar Brazil ke Malaysia ingin berjumpa dengan Cik Isabella Oliveira. Duta Besar, saya terkejut. Kaki tangan itu mengangguk. Tuan Duta Besar telah mendengar kisah Cik Isabella dan sangat kagum. Keesokan harinya, Duta Besar Brazil ke Malaysia datang melawat. Dia seorang wanita berusia sekitar 50-an, memakai sut tetapi berwajah mesra. "Cik Isabella, gembira bertemu dengan Anda," kata Duta Besar itu. "Keberanian Anda menjadi inspirasi besar kepada rakyat Brazil dan juga menunjukkan kepada dunia kehebatan perubatan Malaysia." "Terima kasih," jawab saya malu-malu. Duta Besar itu mendekati ibu. "Puan Sofia, saya sangat gembira melihat Anda pulih. Apabila pulang ke Brazil nanti, Anda akan menjadi seorang wirawati." Ibu tersenyum. "Wira yang sebenarnya adalah pasukan perubatan Malaysia di sini. Saya cuma bernasib baik." Duta Besar itu mengangguk. "Dedikasi pasukan perubatan Malaysia sangat luar biasa. Brazil perlu banyak belajar. Kami sedang berusaha untuk mengukuhkan kerjasama perubatan antara Malaysia dan Brazil." Kisah Cik Isabella telah menjadi permulaan yang baik. Petang itu, CNN menyiarkan program khas, Keajaiban Perubatan Malaysia, kisah Isabella Oliveira dan ibunya. Ia adalah dokumentari selama 1 jam. Wajah saya muncul di skrin, dalam adegan temu bual. "Malaysia tidak pernah berputus asa terhadap kami," kata saya. "Ibu saya, yang dikatakan hanya ada 6 bulan untuk hidup di Brazil, kini boleh berjalan, bercakap dan ketawa. Jika ini bukan keajaiban, apalagi namanya?" Temu bual dengan Dr. Aisyah juga disiarkan. "Kami tidak melihat pesakit sebagai nombor," kata Dr. Aisyah. "Setiap seorang adalah nyawa yang berharga. Melakukan yang terbaik sehingga ke akhirnya adalah tanggung jawab seorang doktor." Image keseluruhan pusat perubatan Prince Court muncul. Pemandangan di dalam ICU, bilik bedah, dan makmal penyelidikan ditayangkan, mendedahkan kemudahan perubatan moden Malaysia kepada dunia. Selepas dokumentari itu berakhir, media sosial meletup sekali lagi. Rakyat Brazil mula memberi komen, "Perubatan Malaysia hebat. Kita juga patut mengambil berat tentang pesakit seperti ini. Alangkah baiknya jika dapat dirawat di Malaysia." Pada 20 Jun, berita di Malaysia juga mula menyiarkan kisah kami. TV3, Astro Awani, dan RTM semuanya menyiarkan kisah kami. Tajuknya, "Ibu dan Anak Brazil Terhutang Budi kepada Sektor Kesihatan Malaysia." Rakyat Malaysia juga mula menghantar kata-kata semangat. Ada surat dihantar ke hospital, ada yang menghantar kuih mui dan buah-buahan. Dr. Aisyah membantu saya menterjemahkan mesej-mesej dalam bahasa Melayu. "Teruskan berjuang, cepat sembuh ya. Gembira Malaysia dapat membantu." Air mata saya mengalir. Tidak sangka begitu ramai yang menyokong ibu. Orang Malaysia, orang Brazil, dan orang dari seluruh dunia. Pada 26 Jun, keajaiban itu berlaku. Keputusan ujian fungsi paru-paru telah keluar. Dr. Aisyah masuk dengan fail di tangan, wajahnya tersenyum lebar. "Luar biasa," kata Dr. Aisyah. "Kapasiti paru-paru telah pulih sehingga 40%. 3 minggu lalu, ia hanya 10%. Tisu paru-paru yang berparut sedang pulih." "Betul ke?" tanya ibu. Suaranya penuh bertenaga. Dr. Aisyah menunjukkan imbasan CT, membandingkannya dengan imej sebelumnya. Perbezaannya jelas. "Lihat ini." Dr. Aisyah menunjuk ke skrin. 3 minggu lalu, paru-paru hampir putih sepenuhnya kerana fibrosis.
Sekarang bahagian hitam lebih banyak. Ini bermakna tisu paru-paru yang normal sedang kembali. Saya tidak dapat menahan diri. Air mata mengalir di pipi saya. Ibu juga menangis. Dokter Aisyah menghulurkan tangannya. Tahniah, ini satu keajaiban. Saya memuat naik ke media sosial. Keajaiban telah berlaku. Kapasiti paru-paru ibu telah pulih sehingga 40%. Dari 10% 3 minggu lalu, pasukan perubatan Malaysia telah melakukannya. Komen meletup. Dalam masa sejam, lebih 100.000 komen. Mesej tahniah datang dari seluruh dunia. 31 Julai, hari keluar hospital. Ibu sudah boleh berjalan sendiri, tidak lagi memerlukan topeng oksigen, pernafasannya normal. Dokter Aisyah dan pasukan perubatan datang untuk mengucapkan selamat jalan. Juru rawat memberi saya sejambak bunga. Saya memeluk mereka seorang demi seorang. Terima kasih banyak-banyak. Suara saya bergetar. Dokter Aisyah berkata buat kali terakhir, datang semula untuk pemeriksaan dalam 3 bulan. Kami perlu memantau keadaannya, tetapi dengan keadaan sekarang, kemungkinan untuk pulih sepenuhnya sangat tinggi. Pulih sepenuhnya? Saya berpaut pada kata-kata itu. Dokter Aisyah tersenyum. Ya, ibu Anda akan kembali kepada kehidupan normal. Apabila kami melangkah keluar dari hospital, kamera sudah menunggu. Media dari Malaysia dan Brazil. Lampu kilat menyala-nyala. Saya memimpin tangan ibu. Seorang wartawan bertanya, sila berikan sepatah 2 kata untuk Malaysia. Saya melihat kamera. Malaysia adalah sebuah negara yang tidak pernah berputus asa terhadap kehidupan. Ibu saya adalah bukti hidup. Terima kasih Malaysia. Petang itu, image itu disiarkan ke seluruh dunia. Di bawah sinaran matahari Malaysia, saya dan ibu tersenyum. Kami melancong di Malaysia selama seminggu. Kami melawat menara berkembar Petronas, Batu Caves, dan makan di Jalan Alor di Kuala Lumpur. Ibu gembira setiap saat. Dia dapat menikmati makanan Malaysia. Dia sangat suka nasi lemak, sate, dan roti canai. Isabella, di sini sangat hebat kan? Kata ibu. Tempat ini telah menyelamatkan nyawa ibu. Ibu takkan lupa. Saya memegang erat tangannya. Ibu, saya dah buat keputusan, kata saya. Saya akan datang ke Malaysia setiap bulan. Saya dah jadi kru tetap untuk laluan Kuala Lumpur. Saya akan ceritakan kebaikan negara ini kepada semua penumpang yang datang ke Malaysia. Ibu memeluk saya erat. Ibu bangga dengan kamu. Isabella, anak ibu sudah dewasa. Malam itu, saya mengemas kini kisah saya untuk kali terakhir di media sosial. Semua, berita yang luar biasa. Ibu saya telah pulih sepenuhnya. Ibu saya, yang 3 bulan lalu dikatakan hanya ada 6 bulan untuk hidup di Brazil, telah menemui keajaiban di Malaysia. Terima kasih kepada lebih 2 juta orang yang telah menyokong kami. Terima kasih Malaysia. Kami tidak akan lupa. Komen meletup. Puluhan ribu mesej tahniah datang dari seluruh dunia. Kami pulang ke Sao Paulo. Kini, ibu menjalani kehidupan normal. Berjalan-jalan setiap hari, minum kopi dengan jiran, dan menjaga taman. Saya pula masih terbang di laluan Kuala Lumpur 4 kali sebulan, menceritakan kisah saya kepada penumpang tentang betapa hebatnya Malaysia. Di dalam pesawat, seorang penumpang bertanya, adakah Anda pramugari yang menyelamatkan ibunya di Malaysia? Saya tersenyum. Ya, betul. Penumpang itu bertepuk tangan. Saya berkata, Malaysia adalah rumah kedua saya. Semoga Anda menikmati perjalanan Anda di sana. Setiap kali saya tiba di KLIA, saya akan minum kopi dengan Dr. Aisyah. Dia berkata, berkat kisah saya, lebih ramai pesakit dari luar negara datang. Mereka percaya pada sistem perubatan Malaysia. Saya berasa bangga dapat menyumbang sedikit dalam menyebarkan kisah Malaysia. Saya memandang keluar tingkap. Langit Kuala Lumpur cerah. Pesawat sedang berlepas. Saya berfikir, sebuah doa yang bermula pada ketinggian 35.000 kaki telah dijawab di bumi Malaysia. Semua, nama saya Isabella Oliveira. Saya seorang pramugari, seorang anak dan seorang pencinta Malaysia. Semoga kisah saya menjadi harapan untuk seseorang. Jangan cepat berputus asa. Di suatu tempat pasti ada keajaiban yang menanti. Bagi kami, tempat itu adalah Malaysia. Janji di angkasa raya telah menjadi keajaiban di muka bumi, dan keajaiban itu bernama Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi kisah Isabella Oliveira dan ibunya, Sofia, seorang wanita berusia 62 tahun yang disahkan di Sao Paulo, Brazil, hanya mempunyai 6 bulan untuk hidup. Beliau adalah pesakit fibrosis pulmonari tahap akhir yang telah diabaikan oleh sistem perubatan Brazil. Tetapi dengan keberanian anak perempuannya dan dedikasi pasukan perubatan Malaysia, keajaiban berlaku.
Pesakit yang ketepuan oksigennya jatuh ke 72% di ruang udara Lautan Hindi telah dirawat dengan mesin ECMO dan terapi pemulihan sel stem modern di Malaysia. Dan hanya dalam tempo 4 bulan, beliau disahkan pulih sepenuhnya. Pada 15 Mei 2025, berlepas dari Sao Paulo dan tiba di Malaysia pada 16 Mei, pasukan perubatan Pusat Perubatan Prince Court segera menyambungkan ECMO. Pada 19 Mei, pengumpulan sel stem dijalankan. Pada 2 Jun, sel stem disuntik ke dalam paru-paru, dan pada 26 Jun, keputusan yang menakjubkan dicapai, kapasiti paru-paru pulih sehingga 40%. Beliau dibenarkan keluar pada 31 Julai dan disahkan pulih sepenuhnya semasa pemeriksaan susulan pada 7 November. Kisah ini bukan sahaja satu kes kejayaan perubatan, tetapi ia juga menunjukkan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang tidak pernah berputus asa terhadap kehidupan, dengan pasukan perubatan yang berdedikasi sehingga ke akhirnya. Itulah Malaysia. Kini, Isabella masih terbang di laluan Kuala Lumpur setiap bulan, menceritakan kisah Malaysia kepada dunia. 2 juta pengikut di media sosialnya sedang bersorak untuk Malaysia. Kisah sebuah janji di angkasa raya telah menjadi keajaiban di muka bumi. Bagaimana pula dengan Anda? Bilakah Anda berasa bangga dengan Malaysia? Kongsikan di ruangan komen. Jika Anda suka video ini, jangan lupa tekan butang ikuti dan suka. Lain kali kami akan kembali dengan kisah yang lebih menakjubkan. Terima kasih.